rancangan perkongsian explain yang kita laksanakan bermula pada Januari 2021 sehingga berakhir pada bulan Februari 2022. Baik, insyaAllah mudah-mudahan akan memudahkan kita mengenai perkongsian pada kali ini daripada panel yang terus. Ini persilakan Cikgu Muhammad Khairul untuk menyampaikan pembukaan dan perkongsian. Okay, terima kasih Cikgu Saidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari bagi mereka yang berada di luar sana. Okey, berkenaan dengan perkongsian catch-up plan bagi September 2021 sehingga Februari 2022. Di sini saya memilih subjek matematik untuk kelas 4 Azalia. Okey, apa itu pelaksanaan catch-up plan yang kita sebut-sebutkan sekarang? Tutup. Kamera pun tutup. Ulang Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu GB Saidin yang memberi peluang kepada saya untuk membentangkan perkongsian catch-up plan iaitu CAP bagi tahun 2021-2022. Apa itu catch-up plan yang kita sedia maklum? Okay. Daripada media sosial dah telah terangkan dan dikongsikan bersama kita catch-up plan. Okay, di mana objektifnya adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid bagi KAK, Kandungan Asas Kurikulum. Okey, nanti saya akan terang lebih detail. Dan yang kedua, merapatkan jurang pendidikan di mana ada yang mereka tercicir sewaktu pandemik. Kita ada buat kelas PDPR, ada yang masuk, ada yang tercicir. Mereka ini yang kita nak fokus dalam catch-up plan. Dan yang ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru. Okay. Dan yang terakhir, memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun hadapan iaitu tahun ini 2022 bagi next darjah mereka yang akan masuk nanti insya-Allah. Okey. Okey. Bagi catch-up plan semasa PDPR dan PDPC bermula pada Januari 31 Ogos sehingga 31 Ogos kita telah melakukan kelas secara maya dalam talian dan juga di luar talian. Okey, di mana 70% kita telah semestinya menguasai menyampaikan kepada murid-murid 30% KAK, Kandungan Asas Kurikulum. Okey, seterusnya pelaksanaan ini disambung lagi 30% pada catch-up plan fasa 1. Okay, kita tak sebut fasa tapi kita panggil fasa 1 bagi catch-up plan. Iaitu bermula pada September, 1 September sehingga 10 Disember. Okey, di mana murid-murid datang ke sekolah masih lagi dalam penggiliran dan kita semestinya menghabiskan 30% kandungan asas kurikulum yang telah ditetapkan dalam DSKP ataupun standard kandungan yang harus kita sampaikan dan ajar pada murid-murid. Okey, seterusnya catch-up plan fasa 2. Iaitu sekarang bermula 2 Januari sehingga 28 Februari di mana kita sekarang berada pada Januari di mana masa ini kita sepatutnya berada di dalam catch-up plan fasa kedua. Nanti saya akan terang lebih detail pelaksanaan saya setakat hingga kini. Okey. Persediaan dan pelaksanaan saya seperti yang saya terangkan tadi, 70% kandungan asas kurikulum. Bagi kelas 4 Azalia, alhamdulillah saya telah tercapai 70% bagi subjek matematik. Di mana PDP ini saya lakukan secara bersemuka dan masa PDPR, semasa pandemik baru-baru ini. Okey, selepas buka sekolah, kita terus ambil buku dan kerja yang telah kita agihkan pada murid. Di situlah kita boleh kumpulkan kuis online,
rekod kehadiran, lembaran kerja tambahan yang kita beri dari semasa ke semasa pandemik baru-baru ini. Okay. Okay. Okay, daripada situ kita terus pergi ke fasa 1 selepas tamatnya PDPR, kita terus kepada fasa 1 persediaan dan pelaksanaan, di mana tempohnya seperti yang saya beritahu September hingga Disember. Okey, kita sekarang 30% kandungan semestinya tamat. Sepertinya murid-murid menguasai semua topik 100% kandungan asas kurikulum. Okay, bergantung pada keadaan semasa. Okey, pulang pada kadang-kadang kita nak mengajar tapi murid tidak hadir sepenuhnya sewaktu kita menyampaikan kandungan asas ini. Okey, mengikut silibus yang kita tetapkan. Okey, semasa pelaksanaan secara bersemuka, di situlah kita dapat menyemak bersama-sama murid, semakan kendiri dan kita dapat mengukur tahap penguasaan murid semasa kelas PDPR baru-baru ini. Okey. Daripada itu kita dapat membuat pengkelasan tahap penguasaan murid. Seperti yang beritahu, pertama, evidence kita, buku tulis murid, lembaran kerja yang kita telah berikan dan yang terbaru yang telah kita agihkan pada murid, modul cakna pembelajaran yang telah kita bagi pada murid-murid semasa cuti 3 minggu baru-baru ini. Okey, seterusnya, apa kaedah yang saya gunakan untuk memastikan murid-murid ini sentiasa menguasai tahap penguasaan dan sentiasa mengikut silibus yang telah kita rancangkan untuk mereka. Okey, antara satu yang saya guna adalah pendekatan modular. Pendekatan modular ada dua, satu linear dan satu pendekatan bukan linear. Okey, apabila isu murid hadir dan tak hadir dalam kelas menyebabkan kita rasa ada jurang antara murid cemerlang dengan murid yang sederhana. Jadi ini yang menyebabkan kita di dalam kelas untuk kita melakukan PDPC secara bersemuka. Jadi saya mendekatkan pendekatan modular secara bukan linear. Saya mengikut aras mereka dengan menggabungkan SK ataupun SP mengikut tahap penguasaan murid. Daripada silibus yang mengikut nombor yang besar, saya kecilkan supaya murid yang TP3, TP4 ni yang dah menguasai ini boleh mengingat semula ataupun membuat revision balik apa yang dia pelajari semasa PDPR baru-baru ini. Okay, bagi murid yang lemah, dia boleh mengikut dengan memerhati gerak kerja kawan-kawan yang berkongsi jawapan ataupun jalan kira kepada kita, pada murid-murid yang lemah ini. Itu kita boleh katakan kita bolehkan kongsi jalan kira, kongsi jawapan ataupun membantu memudah carakan PDPC guru dengan bantuan murid dengan mengikutkan SOP yang telah ditetapkan, insya-Allah. Okey, seterusnya standard kandungan yang disampaikan tidak mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam SP. PDP disampaikan dengan gabungan beberapa SK dan SP mengikut kemahiran dan tahap penguasaan murid. Kalau kita tengokkan silibus matematik darjah 4 terlalu tinggi untuk murid baru memasuki tahun 4 dengan tahun 3 ni mereka dah tercicir banyak silibus semasa tahun 3 2020. Di situlah kita dapat melihat kelemahan mereka. Jadi kita terpaksa ulang semula dengan melakukan intervensi topik daripada tahun 3. Sebab kita tahu tahun yang 4 ni nombornya besar dengan tajuknya yang semakin rumit matematik bagi mereka, dengan terkejut dengan silibus standard kandungan yang baru. Ada nisbah, ada data, ada koordinat. Jadi ini yang kita terpaksa tekankan kepada mereka menggunakan kaedah intervensi. Biar turun aras, janji mereka dapat menguasai dari awal. Seterusnya, pendekatan penggayaan dan penguahan untuk memastikan murid-murid sentiasa mahir. Ini yang saya tengah laksanakan sekarang bagi murid yang datang ni bergila-gila. Murid yang datang ni yang mereka yang dah menguasai
PDPR ataupun menguasai topik sebelum ini, saya melakukan penggayaan dengan memberi pelbagai soalan, kalau boleh kita bagi sedikit unsur kebat, sebab supaya mereka dapat mengikuti silibus dalam buku teks yang kita tengok contoh-contohnya yang terlalu mencabar. Kalau kita buat dalam kelas online, memang murid membaca soalan pun terlalu sukar untuk memahami gaya pembelajaran dalam buku teks. Jadi kita terpaksa turun ke aras bagi semua menguasai dengan sewajarnya, insya-Allah. Okey, impak daripada fasa 1 iaitu daripada September hingga Disember yang saya dapat kongsikan sini melalui pentaksiran bilik darjah bagi 4 Azaliah. Okey, daripada sini saya dapati kelas saya ada ada 2 murid yang menguasai TP5 di mana mereka dapat membantu saya berkongsi jawapan, berkongsi jalan kira kepada rakan-rakan yang lain. Tidak menafikan daripada PDP Art yang dijalankan baru-baru ini, mereka sangat membantu dan terus dapat menguasai kesemua SK yang kita pelajari semasa PDP Art dan PDPC. Okey. TP2 saya dapat kesan di sini ada 3 calon. Okey, 3 calon di sini. Okey, ada 3 calon yang TP2 dan seterusnya ada TP3. Okey, di mana mereka ini kita kesan sepanjang tempoh PDPR mereka tidak memasuki langsung kelas yang kita adakan. Jadi kita pun dah buat pelbagai cara dengan pentadbir, dengan memberi modul hands to hand kepada hands out pada rumah. Kita terus pergi ke rumah pun dia terima, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Apabila dibagi alasan, memang kita dapat terima kebanyakan mereka ini boleh dikategorikan lemah dan sukar untuk ibu bapa membantu untuk mereka menguasai kerja matematik sepanjang tempoh PDPR di rumah. Okey, kesemua TP ini saya berikan berdasarkan rekod pemerhatian semasa PDPR 3.0 baru-baru ini. Ada di kalangan mereka tidak pernah memasuki kelas PDPR sepanjang tempoh PDPR berlaku. Itu yang saya terangkan. Ini nama-nama yang saya cuba bantu. Ada TP2 dan ada TP3. Inilah nama yang saya cuba nak membantu mereka supaya sekurang-kurangnya mereka menguasai TP3 dan menguasai 50% kandungan asas kurikulum. Supaya mereka ini tidak terbeban bila memasuki tahun 5 bermula bulan 3 nanti, insya-Allah. Okey, itu yang saya terang tadi, ke semua calon yang lemah saya terpaksa letakkan TP2 dan TP3 kerana yang pertama, setelah kita face to face dan berbincang, kita tengok secara dekat, murid itu memang tidak faham konsep matematik asas. Apabila tambah, tolak, darab, bahagi mereka faham, tapi bila kita beri nombor yang lebih besar, dengan darab yang lebih rumit, 2 nombor, mereka lupa step asas yang 1 nombor balik, darab, belum masuk bahagi, belum masuk pertukaran jisim, pertukaran unit, belum masuk konsep nisbah yang variasi soalan. Itu mereka tidak faham konsep matematik asas. Dia hanya tahu kalau sebut matematik, tambah, tolak, darab, bahagi. Seluruhnya tidak. Mereka tahu asas, dia tahu waktu jam, tapi tidak faham konsep topik yang kita nak belajar. Pertukaran masa. Dia faham jam, tapi bila kita convert kepada sistem 12 jam, 24 jam, dia kabur kat situ. Jadi kita perlu beri pengukuhan, beri intervensi balik, bagi bantu dalam masa 2 bulan ni, bulan 1 dan bulan 2, insya-Allah, supaya mereka dapat menguasai TP3 bagi topik yang boleh mereka kuasai. Okey, dan ada juga mereka yang kita bantu mereka melaksanakan tugasan, kita bantu face to face ataupun kita jumpa, kita beritahu dia cara melaksanakan jalan kira yang betul. Tapi mereka boleh buat, tapi event esoknya kita tanya mereka lupa step. Itu yang kita perlu panggil latihan berulang, pengayaan latihan berulang bagi mereka yang tergolong dalam TP3 yang sederhana ini dengan bantuan
Dan yang terakhir, kita tengok sendiri dengan evidence buku tulis, mereka gagal menulis dan membaca dengan baik. Itu. Walaupun dapat membaca tetapi membaca dan memahami dengan baik apa kehendak matematik, apa kehendak soalan dalam buku teks dan dalam latihan yang kita beri pada mereka. Boleh korek? Okey, seterusnya fasa 2 iaitu bermula daripada Januari hingga Februari 2022. Okey, di mana pemantian yang daripada PBD yang saya compilekan tadi, saya kumpulkan tadi, saya telah laksanakan pada Januari. Baru minggu lepas bagi mereka yang kurang menguasai apa yang saya buat. Okey, sebahagian daripada murid yang diukur gagal menulis seperti saya terang tadi, dan ada murid tidak menguasai tersebut kerana ini yang saya cakap. Bila kita dalam proses nak buat catch up plan, dia hadir tapi dia tak bawa buku dan tidak memberi minat yang baik dalam subjek kelas saya. Kemudian ada bila kita nak ajar tajuk untuk mereka, mereka tidak hadir. Ada yang tidak hadir. Jadi itu yang menyebabkan bila kita tick, dia hadir. Dia kuasai, bila next hadir, dia tidak hadir. Itu yang menyebabkan kita untuk memberi tumpuan kepada mereka yang TP2 dan TP3 ini. Dan yang terakhir tidak lain tak bukan, sebut saja matematik, hilang, itu tidak menunjukkan minat pada subjek matematik. Ini yang saya kena bagi dia brainwash. Sebab matematik ni, darjah 5 jumpa matematik, darjah 6 jumpa matematik, sekolah menengah jumpa matematik. Nak suruh dia hadir dengan minat ni, kena turunkan soalan rendah lagi, darjah 3, darjah 2, darjah 3, darjah 2, soalan yang sederhana dan lemah macam tu, mengikut tahap mereka. Bila dia dapat jawab, dia seronok. Bila kita upkan nombor lebih tinggi, dia tak dapat, dia tidak menunjukkan minat pada subjek ataupun kelas kita. Itu yang saya perlu perbaiki dalam kelas face to face dengan mereka pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, impak dan pelaksanaan. Okey, antaranya yang saya kesan panjang cuti PDPR baru-baru ini memang kita tekankan CV untuk pelaksanaan matematik yang lebih baik, tetapi mereka masih lagi lemah menguasai CV ini dan sukar untuk melaksanakan PDP maupun PDP bagi subjek matematik. Mereka ada yang melakukan penggilan sekarang, kita bagi kerja sekolah. Kita bagi tak banyak. Kita bagi dalam 10 soalan untuk seminggu. Tapi kita berharap mereka ini, yang lemah ini, dibantu oleh mereka yang lebih dewasa ataupun lebih arif di rumah. Okey. Tapi kita akan bantu juga mereka apabila mereka datang balik bersemuka selepas penggiliran. Seminggu, macam tu. Okey. Murid lemah ini dibantu secara mesra, tetapi yang kita kesan, kita minta buku ada, pen ada, tapi cara menulisnya sangat lemah dan menyukarkan kita untuk pergi ke aras yang lebih tinggi seperti yang saya beritahu tadi. Okey, dalam tempoh Januari dan Februari ini saya akan menggunakan insya-Allah pelbagai sumber untuk meningkatkan penguasaan mereka. Iaitu sekarang bagi standard kandungan yang sederhana. Ada dekat standard kandungan tu dalam diberitahukan TP1, TP2, TP3. Yang level tu kita akan tekan kepada murid agar mereka menguasai tahap itu saja. Kita tak boleh nak pergi ke anjakan TP4, takut membebankan mereka. Itu yang saya kesan. Upgrade ni dia nombor yang lebih besar ataupun contoh kebat, dia dah pening. Dia dah tunjuk muka yang tidak menunjukkan minat untuk subjek matematik. Okey. Antara yang kita boleh buat iaitu bimbingan 1 kepada 2 ataupun 1 to 1. Kita tahu biasanya mereka dengan satu persatu mereka boleh berdebat sama sendiri. Boleh berkongsi jawapan, boleh berkongsi jalan kira, boleh berkongsi cara penyelesaian kepada salah satu sama lain. Di mana kita hanya membimbing. Dan yang kedua, kaedah ulangan topik asas, tambah, tolak, darat dan pagi. Ini sangat penting. Okey, 6 bulan tak datang sekolah, 6 bulan tak join kelas, memang boleh ibaratkan hanya 10% saja tahap penguasaan murid semasa kelas PDPR. Itu sangat membimbangkan kita untuk membawa mereka ke darjah 5 bulan 3 nanti. Ini yang saya tekankan sekarang. Ulang soalan supaya mereka dapat menguasai
kemahiran darab dan bahagi dengan baik. Seperti yang beritahu tadi, kaedah modular yang saya tekankan, pembelajaran tanpa mengikut urutan. Kalau kita tengok dalam urutan di SKP ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 tahap soalan. Kita hanya ikut TP2 dan TP3 saja untuk mereka ini. InsyaAllah itu dalam perancangan kita yang telah kita laksanakan sekarang. Okey, SELF. Okay. SELF. Apa tindakan dan murid yang melepasi dan yang belum. Okey, bagi murid yang sudah melepasi TP3, okey, pada masa sekarang lah, pada masa catch-up plan fasa 2 iaitu Januari hingga Februari, ulang kaji topik semasa PDPR baru-baru ini. Okey, dengan menggunakan kaedah penggayaan daripada soalan yang sederhana, terus kepada kebat. Jangan lupa kebat pun penting untuk mereka ini bagi memberi mereka kemahiran yang pelbagai dalam menguasai tahap penguasaan subjek matematik ini. Supaya nanti dia tak terkejut dengan nombor yang digit yang lebih besar dalam subjek silibus buku teks darjah 5 nanti. Itu yang kita kena buat. Penggayaan, soalan, latihan, semakan kendiri, pembincangan soalan, itu yang kita nak tengah buat. Okey, bagi murid TP3 ke bawah yang saya bincang tadi, 1-to-1, 1-to-2, bimbingan khusus 15 minit, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi mereka ini, dia ada buat penggiliran, ada yang kekal datang untuk semakan buku kerja dan modul. Ini kita kena tegas. Sebab apa yang kita bagi modul cakna pembelajaran, kita dapat kosong. Apabila kita tanya, modul ada yang tak ambil, ada yang dah hilang. Itu yang kita ambil tapi kita nak marah. Kita tak dapat buat apa. Kita hanya beri teguran dan kita hanya bagi modul berulang, modul lain. Modul yang mereka rasa mereka boleh buat dengan bimbingan di rumah semasa cuti yang sekarang ni, PDPR di rumah. Itu yang kita buat. Dan seterusnya kita terpaksa panggil mengikut penggiliran. Jumpa kita pada masa yang terluang, insya-Allah ada relief untuk kita kongsikan topik-topik yang lemah yang harus mereka kuasai dan membuat kerja di hadapan kita tak banyak, 3 soalan dalam masa 10 minit untuk mereka sentiasa fokus dan kuasai topik tahun 4 matematik bagi kelas saya. InsyaAllah. Itu yang kita tengah buat lah, tengah rancang sehingga tamat Februari nanti, insya-Allah. Okey, itu saja Cikgu Din, perkongsian saya untuk catch up plan pada tengah hari ini. Kembali. Terima kasih kepada Cikgu yang memberikan perkongsian lain jadi berdasar pada poin yang disediakan nampak cukup bagaimana rubrik yang kita buat untuk semua guru yang mesti menguasai kemahiran berkaitan dengan perkara yang kita bincang pada awal tahun hingga pada jadi untuk JKK kalau tengok pada elemen 1 tu berkaitan dengan peringkat untuk bulan Januari, Ogos, kemudian September, Disember, Januari, Februari tu ada dimaklumkan dalam poin dalam susun. Kemudian kandungan asas yang kita sebut dulu mesti menguasai pada sebelum kita masuk pada kelas 9 tu daripada memang kita buat 70%, tapi setakat yang kita dapat data 70%. memang 70%. Memang. Sebab semasa masuk lain tu ada lebih pada itu. Mana dia akan kekurangan masa satu nanti tu. Pada cikgu K akan bermula masa satu tu 30 nanti kandungan. Kemudian masuk pada fasa 2 tu dan jadi Februari sekarang ni untuk proses dapat kerja data, dapat data pada bulan November tak penguasaan dalam petasan PPE tu terdapat kepada untuk penggayaan, untuk pengukuran dan penggayaan di data tadi kita nampak perbandingan yang dibutuhkan. Kemudian tidak akan susulan daripada itu data yang diberikan untuk elemen yang ditunjuk ni bagaimana kok ada data-data lagi pun ini gambar tak ada kan? Tak ada. Gambar tak ada. Kita semua tengok gambar. Kalau ada tu kita baik alhamdulillah. Saya ada isu je Cikgu Din, nak kongsi isu. Isu yang masa kita sampai 70%, murid yang tercicir ni yang tak join memang
Bukan 70%, 10% pun memang tak dapat. Itu yang sekarang kita nak catch up plan mereka ni. Contohnya dapat daripada 100 tu dapat kurang ni 50 peratus daripada KAK yang kita sampaikan. Itu isu yang sekarang ni lah. Bila kita ulang balik, tajuk topik kita ulang balik, yang masuk kelas dia faham, yang tak masuk kelas dia nolong. Dia penuh, dia tak faham. Kita tak marah dia, memang dia dah lepas. Jadi tugas kita hanya ulang balik lah. Biar murid yang dah kuasai, yang dah masuk kelas ni, dia refresh balik dia punya. Sebab dia join kelas bersama-sama. Itu isu dia. Terima kasih respon-respon yang agak positif dari isu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali, jangan lupa tentang SKP memang dah tadi dah menentukan utama tentang SKP kemudian atau penjajaran. Yang paling utama sekali adalah penjajaran kalau dia akademik. Kemudian di maklumat bagaimana bahan-bahan yang digunakan dalam PDPR, dalam struktur dalam kaca yang digunakan. Contohnya jangan lupa satu lagi partai yang memang digunakan memang dibuat kementerian. Jangan lupa dalam kelima kita tu konsultari kan, konsultari dalam tu ada partai bahan-bahan satu jabatan memang boleh eksekutif bagi kita menggunakan mobil sendiri, pengalihan masa terlibat dan sebagainya. Hasil-hasil itu kita akan gunakan untuk membuat penghasilan bagi darjah termurid. Data yang terdapat dalam PPT berbandingkan berapa murid, kemudian terakhir pada bulan Februari nanti, insyaAllah apa yang kita buat pada murid itu telah sempurna. Kemudian murid itu akan naik daripada tahun 1 ke tahun 2, yang tahun 5 ke tahun 6. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu memang menepati sasaran kejadian kita yang kita berakhir pada bulan Februari ini. Terima kasih Cikgu Tahniah untuk semua sekali, dan juga tidak lupa juga yang ada dalam grup ini ada 9 orang.